satu perkara uh, kita sedar atau tidak sedar. Kita sedar atau tidak sedar. Baik, sebelum itu pertama sekali Ana ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Imam, para barisan AJK Surau dan kaum muslim muslimat di atas luangan masa. Luangan masa moga-moga dengan sedikit pengorbanan kita yang tidak seberapa. Ya kan? Kalau sebahagian daripada jemaah kita yang bercita-cita tinggi, Ustaz, saya nak pergi berjihad di Palestin. Sabar. Sabar. Ya kan? Sabar itu indah. Ya kan? Tapi Ustaz, saya bersungguh-sungguh ini Ustaz. Semangat saya berkobar-kobar. Sabar. Ada. Kita pernah diajar oleh guru kita seawal umur kita berapa tahun agaknya. Ya kan? Daripada kita darjah 1 sampailah kepada kita darjah 6. Sambung pula daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sambung pula daripada kalau yang masuk tingkatan 6, 2 tahun. Kalau tidak, dia terus pergi kepada matrikulasi 2 tahun. Dan sambung degree pula 4 tahun. Master lagi 4 tahun. Kalau di luar negara lah. Ada. Sambung lagi doktor 4 tahun. Tuan-tuan. Perkataan yang disematkan ke dalam minda ana dan antum. Apa dia? Double S. Double S. Study smart. Study smart. Kan? Itu diajar dalam minda kita, tuan-tuan, barakallahu fik. Kan? Macam kita juga diajar mathematics. Mathematics kan? Anak rasa semua ni suka mathematics. Kalau anak sekolah dulu, muka-muka kita ni semua dikatakan tak suka mathematics. Kan? Kan? Betul tak? Tak suka matematik. Sebenarnya matematik, tuan-tuan, barakallahu fik, mudah aja. Ada di ujung telunjuk je. Di ujung telunjuk kita. Cuma kena pandai. Yang tadi itulah. SS, double S. Study smart. Study smart. Barakallahu fik. Baik. Apa nak buat antum, tuan-tuan, barakallahu fik? Malam ini kita nak bawa antum pergi kepada satu alam buana yang luas. Ada satu alam buana yang luas yang mungkin membawa anda dan antum pergi kepada alam yang harap anda dan antum boleh patah balik. Baik. Untuk pengetahuan antum sedikit sebanyaklah, barakallahu fi, anda dengan MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, lebih kurang dekat 10 tahun lebih kurang underground dan tak undergroundnya. Al-Muhim nak cerita dengan antum salah satu daripada problem, masalah yang kita lalui bersama dengan masyarakat Islam kita, iaitu masyarakat kita masih lagi dia punya grow tu, apa, tumbesaran dia tu apa namanya, sangat perlahan. Ada, walaupun kita sudah berumur berapa ratus tahun dah kita Islam, orang Melayu kita kan, ada berapa ratus tahun dah kita Islam, tetapi daripada sudut growing itu, apa nama ni, maklumat dalam minda kita tu jauh sangat, tuan-tuan. Salah satu di persebabnya yang anda boleh lihat lah, yang anda boleh nak kongsi sebelum kita pergi pada mau'izah ini, peringatan ini, iaitu masyarakat kita tidak suka membaca. Nah, masyarakat kita tidak suka membaca. Ana berkecimpung dalam haji dan umrah ni, tuan-tuan, barakallahu fik, daripada tahun 99. 10 tahun berada di Tanah Haram. 10 tahun berada di Tanah Haram. Sepanjang pemerhatian ana, mohon maaf banyak-banyak, ini sekadar untuk kita brainstorming kan. 10 tahun sehingga sekarang, lebih daripada 10 tahun lah. 10 tahun itu semasa di sana, balik bersambung di sini pula mengajar haji dan umrah, baik dengan tabung haji ataupun dengan swasta. Anda lihat masyarakat kita itulah dia, ada kurang membaca, tidak suka membaca, dengan kata yang lebih dahsyat lah tu, tak suka membaca. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, orang Arab dia duduk dengan Quran, ada Quran, tapi orang kita duduk dengan tasbih. Dia lebih hebat daripada orang Arab yang faham bahasa Quran. Sepatutnya dia aks bahasa Arab dipanggil apa, berlawanan. Katalah orang Arab pegang tasbih sebab dia boleh memahami Al-Quran.
Kita pula yang tak faham Quran kena bersungguh-sungguh untuk memahami Al-Quranul Karim. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. That's why apa nama ni dia sebab itulah kita punya ketumbuhan minda kita itu dengan Islam itu agak agak sangat perlahan. Sangat perlahan. Nanti kita akan lihat Baik, anak buat antum pergi kepada barakallahu fikum beberapa isu Muslim ma'a rabbihi. Al-Muslim ma'a rabbihi. Muslim kitulah aslama muslimun. Islam satu jalan, Muslim dia tumpang jalan tersebut. Jalan apa? Jalan yang telah dirintis oleh Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Islam. Jadi Muslim dia tumpang aja. Kemungkinan Muslim ini dia buruk perangainya, kemungkinan dia baik perangainya. Kalau dia baik, maka orang akan pandang Islam itu baik. Ada? Sebab dia cermin kepada Islam. Andai kata buruk perangainya, maka Islam itu akan dipandang buruk. Sebab dia cermin kepada Islam. Sebab Islam Muslim itu, ana dan antum adalah Muslim. Ana dan antum adalah Muslim. Maksudnya ana dan antum adalah duta. Tuan-tuan, itu kalau kita nak pakai nama yang branding lah konon ada. Duta kepada Islam. Duta kepada Islam. Jadi celakalah seorang Muslim itu andai kata dia penyebab kepada Islam itu dipandang hina. Maka mulialah seorang Muslim itu andai kata dia menjadi cermin yang baik kepada Islam. Di dunia lagi. Contoh, kalau kita balik pada haji. Apalah tuan haji ni? Balik haji pun tak pergi masjid dan surau. Bukan? Betul tak? Tapi kalau dia pergi haji, balik pada haji, ya salam berubah. Daripada tak kenal surau, masjid apa semua contohnya kan. Daripada sebelum pergi haji, suka mengumpat sana, mengumpat sini. Contoh. Bukan di sini. Di Pulau Daik, Macam 6. Balik pada haji, berubah dia. Berubah. Pergi masjid dan surau, tak tinggal contoh. Duduk dalam majlis ilmu walaupun dia pandai contoh. Kan? Sebab kenapa tuan-tuan? Insaf. Insaf. Baik, mari kita lihat. Sedikit sebanyak gambaran tadi nak menunjukkan Muslim itu andai kata dia mengetahui yang dia sebagai seorang Muslim duta kepada Islam, jiwa dia hidup. Jiwa dia hidup tuan-tuan. Kan? That's why kita melihat mereka-mereka yang Muslim jadid. Muslim jadid atau muslimuna judud. Muslimuna judud. Siapa muslimuna judud? Fil awwali fatrah. Siapakah muslim jadid atau muslimuna judud di usia awal Islam? Para sahabat Nabi SAW. Muslim judud iaitu Muslim yang baru, orang Islam baru. Sebelum ini mereka musyrik. Maka Islam menjadikan mereka sebagai seorang Muslim. Menyebabkan jiwa mereka hidup. Asalnya jiwa mereka mati. Tak kenal Allah Ta'ala. Riba, zina, bunuh anak, kebumikan anak, buat inayah kat orang. Jiwanya mati. Islam je Allah Ta'ala puji mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa dia? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kan? Hebat mereka. Sebab Muslim dan Islam tu menghidupkan jiwa mereka. Jadi andai kata ana dan antum miss, jiwa kita slow dengan Islam. Kan? Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang ana kongsikan di awal tadi, Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Baik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Maka kalau ana dan antum jauh daripada Al-Quranul Karim setiap hari, daripada awal kita bangun sampai pada tidur balik, kita tak pernah sentuh pun Quran. Mushaf tu kita tak pernah sentuh pun. Tapi kita merasakan diri kita, ya salam, dalam taman ini akulah yang terbaik. Itu satu pembohongan daripada syaitan dan iblis. Ataupun iblis dan syaitan. Atau dengan kata lain, talbis minasyaitan. Talbis. Apa maksud talbis? Talbis ni labbasah. Labbasahu. Dalam bahasa Arab, libas. Iblis libaskan kita, sarungkan kita dengan pakaian, kita tak nampak mana yang benar.
atau dengan kata lain, kita tak boleh nak check and balance dalam kehidupan kita seharian, menyebabkan kita tidak ada audit. Itu bahasa moden lah. Kita tidak dapat nak muhasabah diri. Muhasabah matematik juga. Ada matematik juga, kan? Dulu semasa kita belajar dulu lah, kita ambil matematik tambahan kan. Kita belajar satu bab iaitu kebarangkalian. Ramai orang kita tak suka, pelajar kita tak suka kebarangkalian sebab susah. Sedangkan kalau kita faham konsepnya mudah aja, di hujung telunjuk aja, kan, kebarangkalian, kan? Jadi kebarangkalian itu di kelas saja. Bila kita keluar kelas, ya salam, rupa-rupanya sampai mampus kita guna matematik kebarangkalian, kan? Kan? Subhanallah. Betul tak? Contoh. Kebarangkalian kalau aku pergi ke masjid 5 kali sehari. Kebarangkalian untuk aku ke syurga ada. Cerahlah, cerah masa depan. Tapi kalau kebarangkalian aku pergi ke masjid cuma sekali sehari, sedangkan perintahnya 5 kali sehari. Jadi kebarangkalian untuk ana dan antum masuk ke neraka bagaimana? Ada cerah. Ya. Nampak tak antum? Jadi matematik mengajar ana dan antum check and balance. Anak tuan-tuan barakallahu fiik. Jadi seorang muslim yang baik, jiwa dia hidup, dia tak takut dengan fakta. Dia tidak takut dengan fakta. Kenapa? Tuan-tuan, sebab dengan berdepan dengan fakta, maka dia tahu ala tuju dia ke mana. Itu penting tuan-tuan, barakallahu fiik. Sangat-sangat penting untuk ana dan antum nuqiz, dalam bahasa Arab nuqiz, menyedarkan jiwa. Menyedarkan jiwa. Satu kali seorang sahabat diketemukan dengan 2 orang syaitan. 2 orang syaitan. Satu syaitannya kuat, satu lagi syaitannya lemah. Maka si kuat tadi bertanya kepada syaitan yang lemah, wahai syaitan, kenapa engkau lemah? Maka syaitan yang kuat tadi beritahu, macam mana aku tak lemah? Tuan aku tu daripada pagi sampai ke malam, ataupun daripada celik mata sampai tidur balik, tak pernah tinggal zikrillah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan yang tadi duduk dekat badan orang tu jadi kecil, jadi lemah dia, jadi lemah, kurus. That's why barakallahu fiik, perlunya ana dan antum bukan sahaja nak pergi ke Palestin berperang, bahkan perangi nafsu dahulu. Ada dengan zikir. Dengan zikir tersebut bukan Palestin saja kita boleh berjuang, lebih daripada itu tuan-tuan barakallahu fikum. Contoh, jiwa yang hidup tadi menyebabkan ana dan antum santai macam orang lain, tapi sampai. Bagaimana? Dia duduk kat rumah aja berzikir. Ada sama ada solat 5 waktu dia pergi masjid dan surau dekat rumah. Bukan maksudnya zikir yang antum faham, zikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan itu saja ya. Zikir itu maksudnya luas. Antum membaca apa saja makalah, apa saja bahan, apa saja bahan bacaan yang mengingatkan ana dan antum kepada Allah Ta'ala, sama ada direct ataupun indirect, maka itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Dia duduk kat rumah aja, tetapi duit dia, doa dia kepada Palestin. Anda sebut duit bukan sekadar duit, bahkan harta benda dia kepada Palestin. Nah, kan? Baik. 2 perkara itu tuan-tuan barakallahu fiik, dia akan menjadi berkualiti. Berkualiti. Jadi jiwa yang hidup tadi tuan-tuan barakallahu fikum, dia tidak risau dengan kuantiti, dia tak risau kepada kuantiti, tak risau dia. Itu sebab para aulia illah antum boleh baca dalam Al-Quranul Karim. Sifat-sifat para aulia illah. Jangan antum cari kat yang tepi jalan, yang berjanggut panjang, rambut serabai. Itulah wali Allah Ta'ala, duduk kat tepi masjid. Tepi masjid. Jambang-jambang, itu yang antum boleh tengok. Antum boleh baca dalam kitab.
uh, apa namanya, Ihya Ulumuddin, karangan Imam hebat Al-Ghazali. Ada Al-Ghazali. Wong Arab dipanggil Al-Ghazali. Ada tersebut Imam Al-Ghazali. Sebab Al-Ghazali itu merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Alif lam itu. Alif lam. Al-muhim, barakallahu fiik. Sifat aulia illah tadi, dia tak takut kepada kuantiti. Dia tak risau pada kuantiti. Tapi dia fokus kepada kualiti. Ke kualiti. Baik. Hati yang hidup tadi, barakallahu fiik, menyebabkan dia fokus kepada kualiti. Kualiti itu mesti atau tidak, boleh tidak, pergi kepada dua kunci. Dua kunci. Wah, kita malam ini kita santai insya-Allah dah. Antum mudah-mudah aja, antum boleh bawa balik nanti benda yang ringkas aja. Antum boleh kongsi dengan ahli keluarga antum di rumah. Apa dua kunci tersebut, barakallahu fikum? Dua kunci tersebut, barakallahu fik. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ini ulama tafsirkan dengan makna ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah taala, tidak mensyirikkan Allah taala. Contoh, tadi kita solat, datang ke masjid dan surau. Datang bukan nak kena puji jiran. Wah, Tuan Haji asyik pergi masjid dan surau je. Oh, tak mengapa. Ada, memang itu tugas. Our responsibility sebagai seorang Muslim. Jadi tidak ada isu puji ke tak puji, tidak penting. Nampak tak antum? Our responsibility. Kita punya tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Nah, apa ada isu? Kan? Engkau puji ke engkau tak puji ke? Memang saya, itu tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim. Nah, kan? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. That's why Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, tatkala mana syaitan masuk ke dalam hati kita, pergi kat masjid, wah, rasa macam akulah yang terbaik. Alah, jiran sebelah masjid pun tak pergi. Tatkala mana syaitan masuk dalam jiwa kita, merasakan diri kita baik, maka cepat-cepat kita tolak dia. Apa yang baiknya kamu? Baik apanya? Itu tanggungjawab kamu sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba. Anda dan antum hamba. Masalahnya kita cuma pandai sebut perkataan hamba, tapi kita tidak faham apa maksud hamba. Hamba ni hamba abdi yang hina dina. Semulia manapun ana dan antum di muka bumi, sehebat manapun kedudukan ana dan antum di muka bumi, sama ada ana raja ke ataupun yang di Pertuan Agong ke, kalau makan tak makan ayam. Ana dan antum makan di rumah paha ayam, yang di Pertuan Agong pun makan paha dan ayam juga. Dia tak makan naga. Tahu naga? Naga. Dia makan naga ke? Yang di Pertuan Agong tak makan macam kita. Dia makan nasi. Nasi daripada siam, beras daripada siam. Anda dan antum makan beras nasi daripada siam. Dia tak makan nasi daripada emas. Kalau dia makan nasi daripada emas, maka mati. Tidak ada beras yang keluar daripada emas atau berwarna emas, tak ada. Tak ada, tuan-tuan, barakallahu fi. Hamba. Kalau dia, mohon maaf, bahasa mungkin kasoyut. Ada tagawat dalam bahasa Arab panggil tagawat. Tagawat ni buang air besar. Kita pun buang air besar juga. Atau dengan kata, kalau kita buang air besar, dia pun buang air besar juga. Kalau busuk air besar atau najis kita, najis dia pun busuk juga. Tak ada orang kalau dia jadi yang di Pertuan Agong contohnya, najisnya jadi wangi, dibuat sebagai wangian untuk anak dan antum pergi masjid surau hari Jumaat dan sebagainya. Ada. Yang wangi apa dia? Yang terbuang tapi wangi, apa dia? Apa dia? Yang terbuang tapi wangi, apa dia? Pusat rusa. Itu saja, yang lain tidak. Kan kasturi itu kan, kasturi yang kita pakai, yang tu suka tu. Kasturi ni tuan-tuan, barakallahu fi, keluar sikit. Kasturi ni kalau yang pure punya, ya salam, boleh pengsan anak-anak antum cium. Lebih dahsyat daripada najis bau dia. Kalau yang pure punya, dah lah warna gelap. Warna gelap. Cium je mampus gitu. Punya busuknya kasturi itu sebelum diproses. Tapi setelah diproses, ya salam, harganya boleh cecah ribuan ringgit. Kan? Baik, kembali semula.
Jadi Imam Ghazali kata, kalau jiwa kita dirasuki, dimasuki, ditelebis oleh syaitan dan iblis, maka cepat-cepat kembali. Apa hebatnya aku? Kalau aku pergi masjid dan surau pun, maka itu adalah my responsibility. Jawab dengan iblis. Itu my responsibility dia. Ada. Jawab dengan iblis, dengan syaitan. Maka tolak dia siap-siap. Tolak. Jangan sampai dia bersarang. Apabila dia bersarang, orang Melayu kata, api kalau kecil jadi kawan. Bila besar jadi lawan. Sama. Konsep yang sama. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali subhanallah, di antara ulama yang pakar dalam melihat dan merawat jiwa. Nah, tapi sayanglah tuan-tuan, antum tak baca, antumlah rugi, kan? Orang Melayu gitu kan. Hebat Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali memang hebat. Dan kita tak baca kitab. Rugilah anak-anak antum tidak mengambil manfaat daripada itu. Jadi rugi. Baik. Itu yang pertama, jalan yang pertama. Jalan yang kedua, barakallahu fikum, untuk anak dan antum sebagai seorang muslim yang pentingkan quality, tidak boleh tidak, yaitu ittiba', dia panggil ittiba'. Ittaba'a yattabi'u muttabi'un. Taba' ni barakallahu fik, wa tubi'a ala qulubihim, kami cop hati mereka itu. Allah Ta'ala kata. Taba' juga bermaksud printer, mesin printer tu, mesin cetak itu dipanggil taba'. Taba' ni kalau objek yang kita print, dia akan keluar apa? Image yang sama. Itu kita panggil taba'. Yaitu ittiba'. Ittiba', apa maksud ittiba'? Tadi kita kata ikhlas karena wajah Allah Ta'ala. Jalan yang pertama untuk kualiti. Yang kedua ittiba', ikut sunnah Nabi SAW. Dia panggil ittiba'. Kita muslim. Nabi SAW ditugaskan menyambung, sambung rel kereta api yang telah putus semasa zaman Nabi Isa alaihissalam. Kan? Untuk sambung sampai ke destinasi yang last, center point dia, apa dia? Yaitu syariat Muhammadiyah. Syariat Muhammadiyah. Ana dan antum muslim tumpang aja. Tumpang rel tersebut. Tumpang kereta api. Jadi kepalanya apa? Kepalanya adalah Muhammadiyah. Apa kepalanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, yaitu apa dia? Ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa dia? Ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin barakallahu fik, ketika Aisyah Ummul Mukminin perhati bagaimana Nabi SAW salat malam. Itu orang penting kepada kualiti, jiwa dah hidup. Jiwa dah hidup, bukan dia buat suka dia. Bukan Aisyah kata, lah, aku pun pandai solat juga. Tengok satu kali, khalas. Aku pun solat macam Nabi SAW. Tak. Dia perhati bagaimana setiap pergerakan Nabi SAW, takbirnya bagaimana, takbirnya. Kan? Setiap itu dilihat ketika Nabi SAW solat di rumah. Salah satu daripada perkara yang dikongsi oleh Aisyah Ummul Mukminin yang nak buat pada antum pada malam ini, ya tasyahud tadi tu lah. Tasyahud tadi tu. Beberapa hari yang lepas ada mengajar di Bangi. Satu soalan diajukan kepada anak berkenaan dengan soalan fiqh. Soalan fiqh. Tuan-tuan barakallahu fiqh. Anak buat antum pergi kepada situasi anak pelajar kita, anak bangsa Melayu kita ketika belajar. Anak dulu belajar di pondok. Boleh dikatakan baik mereka yang belajar di Thai atau belajar di Indonesia ataupun di Malaysia, rata-rata kalau pondok tersebut pondok yang advance, dia panggil pondok yang advance ni, pondok yang keluar daripada pondok tersebut mesti akan belajar ke Mesir. Masuk ke Mesir bukan masuk tahun 1, tahun 2, tak. Dia terus masuk tahun 3 contohnya. Pondok anak yang begitulah, advance begitu. Mana-mana pelajar diwajibkan untuk belajar satu kitab fiqh dalam mazhab kita Syafi'i, karangan Syekh Syarbini, khatib
Asyarbini, ma'ruf, dikenali. Kalau orang belajar di pondok, pondok tu bukan. Pondok yang bukan pondok yang uh, biasa-biasa tu bukan. Itu tak boleh belajar kitab itu. Sebab itu kitab Arab. Ada mesti orang yang dah advance. Belajar di pondok yang advance, yang ada alakat, apa nama, hubungan dengan apa nama ni, uh, negara Islam luar, Mesir, Arab Saudi, Mekah, Arab Saudi ataupun Yaman ataupun Syria dulu ataupun Maghribi, yang tu. Al-Muhim barakallahu fi, salah satu daripada nama kitabnya iaitu Al-Iqna. Al-Iqna. Baik. Dinakalkan dalam kisah Aisyah Ummul Mukminin. Soalan yang ditanyakan pada anak tadi barakallahu fi, iaitu ketika tasyahud, orang Melayu kita anak tak pernah tengok lagi lah. Ada. Cuma anak pernah tengok dalam 2-3 kali, tapi anak tengok di Sarawak anak mengajar ketika solat. Iaitu ketika tasyahud tu dia begini tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ada. Wa asyhadu tu dikembarkan dengan dia punya ibu jari. Itu tak betul tuan-tuan. Itu tidak benar. Itu tidak benar sama sekali. Sebab kenapa? Macam mana kita tahu tidak benar? Itu sebab penting belajar. Belajar mana mazhab kita Syafi'i. Mana mazhab orang lain. Contoh. Ataupun ketika mana kita belajar 4 mazhab, kita akan nampak. Baik, al-muhim barakallahu fi. Yang benarnya bagaimana? Yang benar apa yang dinakalkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Ada dinakalkan dalam kitab Al-Iqna tadi itu, mazhab kita Syafi'i. Yang benarnya bagaimana? Kita bulatkan tangan macam ni. Ketika tasyahud begini. Ini bukan benda baru tuan-tuan, benda basic sangat dalam mazhab kita, dalam fiqh kita. Tapi oleh kerana kita mungkin tak belajar detail, maka kita, sebagaimana ada semalam mana mengajar di satu tempat, ustaz, kita solat daripada kecil ustaz. Orang tua ajar daripada kecil, jadi kita tak belajar kitab. Dan siapa salah? Bukan bapak kita salah anak tak belajar. Baik, dia bulat begini. Jadi ketika tasyahud, Aisyah Mukmin berkata, Nabi SAW ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika tasyahud itu, Nabi SAW sepatutnya kita memandang ke sujud tempat waktu kita solat, betul tak? Tetapi ketika tasyahud, Nabi SAW menggunakan ekor matanya melihat kepada tangannya yang diangkat ketika tasyahud. Itu dalam hadis sahih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampailah innaka Hamidum Majid. Habis. Satu lagi riwayat dalam mazhab kita Syafi'i, tasyahud itu daripada awal sampailah kepada innaka Hamidum Majid. Angkat tangan. Gitu. Al-muhim barakallahu fik. Nak cerita tadi itu, beribadat itu barakallahu fikum mesti melalui 2 rukun. 2 rukun. Rukun yang pertama apa tadi kita sebut? Ikhlas kepada Allah Ta'ala tanpa mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang keduanya ittiba', ikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana nak ikut? Kena belajar. Kena belajar. Tuan-tuan barakallahu fik. Antum sedar atau tidak sedar? Percaya atau tidak percaya? Bahawa syurga itu mahal. Betul tak? Syurga itu mahal. Kebarangkalian, matematik lagi. Untuk ana dan antum membeli sesuatu yang mahal atau mendapat sesuatu yang mahal, mungkin persennya kurang. Andai kata ana dan antum tidak ada fulus. Tidak ada fulus. Betul tak? Kecuali andai kata orang offer. Siapa offer untuk ana dan antum? Nanti kita lihat. Kebarangkalian untuk ana dan antum mendapat sesuatu yang mahal itu tinggi, andai kata ana dan antum jutawan. Baik, kita lihat. Kita tanya diri kita. Ana dan antum jutawan ke ataupun orang miskin? Kita tanya diri kita barakallahu fi. Andai kata ana dan antum seorang jutawan, sebanyak mana amalan ana dan antum? Enak. Bermula daripada solat 5 waktu. Enak. Itu kena dihisap. Kita panggil 3I. 3I. Senang tuan-tuan. Dah 2 rukun tadi dengan 3I. Apa 3I? I yang pertama, iman. Sejauh mana ana dan antum memahami konsep
I yang pertama, I, iman. Iman ada 6. Betul tak? Rukun iman. Ada 6. Itu kena dipahat betul-betul tuan-tuan. Barakallah. Kena dipahat betul-betul. Ustaz, saya tidak mampu. Kena mampukan diri. No choice. Tidak ada pilihan. Because why? You seorang Muslim. Because why? You nak syurga. Because why? You nak benda mahal. Maka you tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan. Barakallah. No choice. Ingat baik-baik. Kata-kata Ana itu. Kita tidak ada pilihan. Mahu atau tidak mahu, perahu mesti dikayuh. Tuan-tuan, perahu mesti dikayuh. Mahu atau tidak mahu, malas atau rajin. No choice. Tidak ada pilihan. Itu seorang Muslim. You mesti bergerak kepada point. Center point. Begitu. Tidak ada pilihan. Cepat atau lambat, itu cerita lain. Yang penting, kayuh dulu. Perahu. Kayuh dah dahulu. Baik. I yang kedua, apa dia? I yang kedua, Islam. Kita ada 5 perkara. Yang nak sebut tadi lah. Maka 5 perkara tersebut, tuan-tuan akan melayakkan ana dan antum. 6 perkara tadi I itu melayakkan ana dan antum berada di landasan. Setelah berada di landasan, ana dan antum mesti fokus pada 5 ini. Yang inilah menyebabkan ana dan antum nanti sedikit sebanyak akan mendapat fulus. Fulus, tapi bukan fulus yang antum faham tu. Fulus untuk beli roti, fulus untuk bukan. Kita panggil fulus ini sebagai apa dia? Pahala. Pak, pahala. Sebelum kita nak guna double S. Sebelum kita nak guna double S, ini dia punya basics untuk ana dan antum meraih pahala sebanyak yang mungkin untuk sebagai seorang jutawan. Belum lagi tuan-tuan, barakallahu fiik, ini baru kecil. Ada lagi jutawan yang besar nanti. Kita kembangkan dia. Itu perlu kepada double S. Tuan-tuan, barakallahu fiik. Jadi I yang ketiga. I yang ketika kita dah dalam nih, kita dah masuk ke dalam dah nih. Ana harap kita tak tenggelam aja. Ada. Atau dengan kata lain, ana dan antum menyelam sambil minum air. Kita dah pergi ke dalam dah nih. Ana harap antum tak tenggelam ya. Jadi, tuan-tuan barakallahu fiik. Jadi I yang ketiga apa agak-agaknya? Ihsan. Ihsan ini dia akan menyebabkan I yang pertama dengan I yang kedua ni berkualiti. Atau dengan I nanti ana dan antum akan jadi M. Apa M? Muflis. Nah, baik, ana pergi kita masuk sikit deh ke dalam muflis. Medsos. Antum kenal tak medsos? Nama Tuan Haji Medsos. Kenal? Tak kenal? Siapa dekat sini yang tak kenal Haji Medsos? Media sosial. Ada media sosial. Tuan Haji Medsos. Nama dia. Kita bawa kulu kili. Medsos gitu. Tidur pun bawa dalam kelambu tu. Abang, orang rumah kata kan, nak tidur lah. Belum azkar lagi. Witir pun belum lagi. Medsos dulu. Tep type. Ada. Nak ingatkan esok kat masjid dan surau. Ada. Masjid dan surau. Ni ada isu besar ni. Dia tak tahu isu besarnya dia nak jumpa Allah Ta'ala. Dia tak tahu. Tuan-tuan barakallahu. Apa isu besar ana dan antum ketika tidur? Tadi kita segar-bugar kan. Ada. Di office ke di luar. Now kita nak tidur ni. Apa isu besar ana dan antum waktu tidur? Dalam hadis Nabi. Dalam hadis sahih. Tidurnya seseorang itu, Nabi kata, dalam 2 keadaan. Satu, dia akan sujud paling dekat dengan arasy Allah Ta'ala. Bukan tidur sebarang tidur. Dia seorang Muslim itu hebat. Kalau dia sedar kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. That's why tuan-tuan, kita kena sedar, kita kena tahu kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala tu. Seorang Muslim itu hebat. Allah Ta'ala pandang puji dia di depan malaikat. Tengok bulu mana. Tapi kita tak sedar. Kenapa kita tak sedar? Because tak ada I. Because tidak ada I. Yaitu
Ilmu tak ada, kurang ilmu. Baik. Keadaan yang pertama, ketika mana kita tidur, risiko apa namanya, hal yang paling getir untuk anak dan antum tidur tadi itu, anak dan antum sama ada dua keadaan. Sujud paling dekat dengan arasy Allah Ta'ala, atau sujud paling jauh daripada arasy Allah Ta'ala. Rugilah anak dan antum kalau tidak tahu isu sebenar, isu yang paling besar. Isu yang paling besar, rugilah. Antum nak tahu apa dia? Kalau anak antum nak sujud paling dekat dengan Allah Ta'ala, arasy Allah Ta'ala, yaitu tidur dalam keadaan ada waw. Ada waw. Apa waw? Wudu. Wudu. Hebat tak wudu dek Suhaib, barakallahu fiik. Insan yang orang tak pandang pun tepi jalan aja. Ini nak penutup kita nak penutup ni. Insan yang orang tak pandang, hina dina, hamba abdi, hitam legam, pernah digelar sebagai si hitam. Hitam manis. Itu hitam manis. Ini hitam, bukan hitam manis. Hitam. Siapa dia? Orang Melayu kata, harimau mati meninggalkan nama, manusia mati meninggalkan belang. Betul tak? Terbalik. Baik. Kalau terbalik, antum puzzlekan dia. Baik. Bilal bin Rabah. Dah lama dah meninggal. Betul tak? Tapi nama dia, tuan-tuan, siapa jadi yang muazzin, dia nama Bilal. Mana Tok Bilal? Mana Tok Bilal? Naik pangkat lagi, nampak Tok pula. Tok Bilal. Nampak tak antum? Bilal bin Rabah, barakallahu fiik, ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi SAW mendengar, aku mendengar ship Bilal. Ship, bukan kapal, ship. Orang Arab, kalau kita berjalan kan meleret, selepa itu kan dileret hujung. Itu dipanggil ship dalam bahasa Arab. Nabi kata, aku mendengar ship Bilal di surga, barakallahu fiik, di surga. Maka Nabi SAW bertanya, ya Bilal, apakah amalan istimewamu? Bilal kata, ya Rasulullah, tidak ada amalan istimewa yang aku buat. Itu yang hitam legam itu, hina dina, orang tak pandang pun dia. Kalau anak antum pandang Bilal pun, anak antum pun tak. Kalau kita tak kenal dia, anak antum, apalah si hitam ni masuk ke surau. Ya kan? Sebagaimana kita pandang orang luar, foreigner, masuk, buat serabut je perempuan ni datang masjid surau. Pernah tak dengar? Pernah. Anda pernah dengar orang kita kata, perempuan ni buat serabut lah, pergi ke masjid dan surau. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, dia Muslim, tuan-tuan. Muslim, kucing masuk masjid surau pun kita tak halang. Ini kan manusia, barakallahu fiik. Ya kan? Kucing, kadang-kadang kucing. Anda tahu kucing? Kenapa tak kucing? Dipelihara sampai beribu. Bangga lagi, Ustaz, saya ada kucing, Ustaz. Saya pelihara dia, makanan dia kos 1 bulan 3.000. Pernah dengar tak? Seekor kucing, tuan-tuan, baru seekor kucing kos. Berbangga. Ya subhanallah. Sebab kenapa? Sebab B. Antum tahu B? Bahasa kasar. Anda pakai B lah. Kita kata J lah. J. Apa dia J? J. Apa maksud J? Antum tak tahu J? Jahil? Anak tak sebut. Anak Haji sebut ada. Sebab jahil. Apa kata 3.000 sebulan, barakallahu fiik, antum infak ke Palestin? Allahu Akbar. Apa kata 3.000 sebulan infak ke masjid dan surau? Kecil. Apa kata 3.000 diinfak kepada tahfiz? Allahu Akbar. Apa kata 3.000 diinfak kepada mak bapak kita yang mengharapkan pahala daripada kita untuk diwakafkan? Allahu Akbar. 3.000 sebulan. Berbangga dengan seekor kucing. Nampak tak antum? Sebab jiwa mati. Jiwanya mati. Baik. Mari kita lihat bagaimana pula kehidupan orang yang mewah. Hebat. Terkenal dengan kemewahan, kehebatan. Siapa dia? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Tadi kita dengar Bilal bin Rabah. Allahu Akbar kan? Abdurrahman bin Auf dalam perang Badar. Ketika dalam perang Badar,
Abdurrahman bin Auf ni dapat 2 baju besi. Dia bawa baju besi, angkat baju besi itu. Ada Abdurrahman bin Auf itu kenal. Sahabat Nabi SAW yang hebat. Ada jutawan yang hebat, Abdurrahman bin Auf. Ketika mana dia dapat 2 baju besi, dia pikul baju besi nak bawa balik ni. Sebagai rampasan perang. Sampai di jalanan, berjumpa dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni, tuan-tuan barakallahu fikum, hebat orangnya. Orang hebat. Orang kayu rayu, hebat. Jutawan. Sama juga dengan sekutu dia, Abu Jahal. Laknatullahi alaih. Ada. Al-Muhim. Ketika mana dalam perjalanan nak bawa baju besi itu, ada. Umayyah bin Khalaf kata, Allah. Dia kata, wahai sahabatku. Sebab Umayyah bin Khalaf, kawan baik. Terkecil, sepermainan dengan Abdurrahman bin Auf. Ada. Apa sangatlah baju besi kau tahu. Kalau kau selamatkan aku, ada. Aku akan bayar lebih pada itu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku tinggal ke baju besi aku. Baik. Aku syafaatkan engkau. Ketika mana Abdurrahman bin Auf syafaatkan dia, sampai di tengah jalan jumpa dengan Bilal bin Rabah. Ini Umayyah bin Khalaf. Ini musuh aku ni. Kalau ni hidup aku tak selamat. Bilal kata. Ulang sampailah sahabat lain pun nampak juga. Maka dibunuhnya Umayyah bin Khalaf tadi. Maka siapa namanya Abdurrahman bin Auf kata apa? Ya anak hitam. Wahai si hitam. Wahai si anak hitam. Janganlah macam tu. Ini aku punya tawanan. Ada Bilal kata tak boleh. Bilal kata. Sampailah Umayyah bin Khalaf dibunuh. Apa yang nak cerita dengan antum? Kisah Bilal bin Rabah. Orang pandang hina dia. Sebab gelap. Ada. Antum pernah berkawan dengan Afrika tak? Afrika. Pernah berkawan dengan Afrika? Anda pernah berkawan dengan Afrika? Kata, kalau kita duduk sebelah dia, ya salam. Hai. Kalian duduk lama. Bau busuk. Enak. Bau busuk tuan-tuan. Dia pakai wangian apapun. Dia akan busuk bau dia. Badan dia. Berbau busuk. Orang Afrika begitu. Sebab kenapa? Sebab makanan dia kemungkinan. Makanan itu. Kalau dia masak di sini di surau kita ni, anda rasa antum semua keluar kot. Tinggalkan surau, sembahyang di tempat lain. Kalau masakan dia itu. Memang busuk tuan-tuan. Ada, memang busuk. Ada, antum tak boleh sabarnya. Lebih busuk daripada ikan masin ataupun belacan. Belacan. Orang Melayu itu suka belacan kan. Al-Muhim. Itulah Bilal bin Rabah. Apa bandingan dia? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni orang hebat. Pacik Nabi SAW. Tuan-tuan. Utbah bin Rabi'ah ni pacik Nabi SAW. Sudah berbunyi, kita beri masa azan. Lepas ini kita sambung semula. Barakallahu fiik. Barakallahu khair insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أشهد أن أشهد أن أشهد أشهد
حي 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 الله لا الله Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin hayakumullah wa bayyak. Mendengar azan tadi barakallahu fik, ana teringat kepada Sifu ana. Sifu, ana ada seorang Sifu mathematics, seorang Chinese. Nama dia Cikgu Chu. Cikgu Chu. Cikgu Chu ni tuan-tuan barakallahu fik, walaupun dia bukan seorang Muslim, ana ketika itu pun bukan Muslim. Ketika ana duduk di rumah dia, lagu Negaraku berkumandang. Negaraku. Cikgu Chu tengah berus gigi. Tuk sudah diam. Cikgu Chu. Ana tadi tu nyapu borak apa belagu apa semua. Habis lagu Negaraku je, dia kata, "Hey Richard, apa lu? Kenapa tak amat lagu Negaraku?" Bukan nak cerita yang tu. Ana buat antum pergi kepada bagaimana mentaliti seorang Muslim. Kita sebagai seorang Muslim. Tuan barakallahu fiik. Azan. Untuk guru ana dulu kalau dengar azan dia akan tunduk. Dia akan tunduk, tuan-tuan. Sebab kenapa itu adalah panggilan yang agung. Antum bayangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh main-main, tuan-tuan. Enak. Jiwa kita kena fokus dengan panggilan itu. Itu jarang berlaku di negara kita. Bukan saja negara kita, bahkan di luar orang Muslim kebanyakan. Yang anda lihat, yang anda perhati. Ketika azan dikumandangkan pada dia itu nothing. Sekadar laungan azan. Tidak mempunyai satu nilai pada dia. Menyebabkan dia ketika azan dia berbicara. Dia tidak menghormati azan. Itu tuan-tuan. Kalau ana dan antum sebagai seorang Muslim tidak menghormati panggilan azan, mengabaikan, dan siapa lagi kita harapkan untuk menilai, mengagungkan Islam tadi, tuan-tuan. Kalau benda yang sekecil itu dinamai ihsan tadi tu. Jadi ihsan tadi tu akan menyebabkan ana dan antum sama ada bankrupt ataupun tidak. Muflis ataupun tidak. Itu ai. Itu pentingnya ai. Jadi barakallahu fiik, azan kalau boleh kita dengar. Azan, perhati, diam, hormat. Setelah azan, Nabi SAW beri ana dan antum. Ana kata tadi apa dia? Syafaat untuk ana dan antum masuk ke syurga. Ada. Muflis, rugi, miskin di dunia,
Muslim, ana dan antum berapa sangat amalan? Betul tak? Tahajud ada bangun tak tahajud? Tahajud adalah tahajud. Ada. Nah, kita akan kalau ada masa nanti datang balik insya-Allah jumpa dengan antum, ana nak kupas satu benda yang dinamakan bagaimana jiwa seorang Muslim itu ketika beribadat, bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Baik, nak cerita tadi berkenaan dengan syafaat daripada Nabi SAW. Dalam satu hadis sahih berkenaan dengan syafaat, yaitu satu-satunya hadis yang sahih berkenaan dengan syafaat, yaitu Nabi SAW kata apa? Yaitu berkenaan dengan barang siapa yang lepas azan berdoa ke atasku, berselawat ke atasku, Nabi SAW, maka baginya adalah syafaat. Itu satu-satunya hadis berkenaan dengan syafaat yang sahih untuk patuhan antum. Jadi barakallahu fiik, jangan tinggal, jangan lepas peluang itu untuk anak-anak antum meraih pahala syafaat daripada Rasulullah SAW. Baik, kita nak sambung sikit lagi berkenaan dengan Utbah bin Rabi'ah. Sikit lagi, mungkin dalam masa 5 minit. Utbah bin Rabi'ah sebagaimana kata tadi adalah merupakan bapa saudara Nabi SAW. Bapa saudara, tuan-tuan, orang Arab ni, tuan-tuan, antum boleh pergi ke mana-mana negara Arab, antum tidak akan jumpa rumah anak yatim piatu sebagaimana kita di Malaysia. Walaupun ada mak bapak, tapi tinggal di rumah yatim piatu. Betul tak? Di Malaysia. Di negara Arab, antum tidak akan jumpa rumah anak yatim piatu. Tak akan jumpa. Anda tidak akan jumpa. Kenapa, tuan-tuan barakallahu fiik? Sebab mahabbah ukhuwah dia tu rapat. Contoh, kalau abang dia meninggal, anak abang dia tu ada anak dia. Kalau dia beli baju raya untuk anak dia, anak abang dia pun anak dia. Bukan anak abang, anak dia. Sama ada abang dia masih hidup ataupun abang dah meninggal dunia, layanan dia terhadap anak buah tu macam anak dia sendiri. Orang Arab. Itu yang berlaku di Arab Saudi lah. Di Arab Saudi, bukan orang cerita pengalaman anak sendiri hidup dengan masyarakat Arab. Anda bertanya kepada mereka, mana rumah anak yatim piatu di Arab Saudi? Ada. Mana rumah ibu tunggal? Ibu tunggal adalah, tapi ibu tunggal dia, ya salam. Don't worry lah untuk makanan dia, taraan anak untuk sekolah. Don't worry lah. Tidak sebagaimana kita di Malaysia. Struggle nak hidup. Betul tak? Struggle nak hidup. Nak cerita? Baik. Kembali kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah merupakan anak bapa saudara Nabi SAW. Bapa saudara Nabi SAW. Anak dia bernama Abu Hudzaifah. Anak Utbah bin Rabi'ah namanya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah sepupu Nabi SAW. Dalam perang Badar, Nabi SAW memerintahkan pembesar-pembesar Quraisy yang sombong, bongkak, yang dah mati, termasuk Abu Jahal, diheret untuk dilempar ke Telaga Buruk. Telaga Buruk di Badar. Telaga Buruk di Badar. Ketika mana mayat itu diseret, bukan dipikul, bukan, diseret. Ketika mana mayat Utbah bin Rabi'ah itu diseret, maka berubah muka Abu Hudzaifah, anak dia berubah muka. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Abu Hudzaifah, kenapa dengan kamu? Adakah kamu tidak menyukai bapamu diseret? Apa kata dia? Wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, tidak begitu ya Rasulullah. Aku yakin dan percaya bapa aku mati dalam kekufuran. Tetapi yang aku sedih ni, agak-agaknya apa Abu Hudzaifah kata? Yang aku sedih ni, bapa aku ni orang kenamaan. Bapa aku ni orang kaya raya. Bapa aku ni orang penyabar. Tapi bapa aku ni orang baik. Bapa dia memang baik pun. Utbah bin Rabi'ah. Tapi matinya hina dina. Ahli neraka. Nampak tak antum? Pertama, kedudukan dia tinggi. Sebagaimana ketika dia offer kepada Nabi SAW, wahai anak saudaraku, dia kata kepada Nabi SAW, wahai anak saudaraku.
kita ni, kedudukan kita ni tinggi dalam masyarakat. Hubungan aku dengan engkau ni rapat. Hari ini aku nak offer ke engkau 4 perkara. Dia kata, offer kepada Nabi SAW. Supaya engkau meninggalkan dakwah Islam itu. Offer yang pertama apa dia? Wahai Muhammad, andai kata sekiranya kamu mahukan harta, kami akan kumpul seluruh harta kami bagi ke engkau. Satu. Kalau itu tak cukup, kalau kamu inginkan kemuliaan, kami akan gugurkan kemuliaan yang lain ini, Quraisy yang lain ini, bagi ke engkau. Itu Utbah bin Rabi'ah. Offer yang ketiga, kalau tak cukup, kalau engkau nak jadi raja, wahai Muhammad, kami akan tabalkan kau jadi raja. Ada 4 offer. Itu pun kalau tak cukup. Yang keempat, dengar baik-baik yang keempat ni. Sekiranya engkau sakit, wahai Muhammad, yang mana sakit itu engkau tak mampu nak merawatnya sebab harta tak ada. Harta tak ada. Sebab kenapa? Nabi SAW orang miskin aja. Bekas anak yatim piatu. Baru nak kaya pun disebabkan oleh harta. Khadijah Ummul Mukminin. Sekiranya engkau sakit, wahai Muhammad, dan engkau tidak mampu untuk menyara sakitmu itu, kami akan kumpul seluruh harta Quraisy bagi ke engkau untuk merawat engkau. Itu offer daripada Utbah bin Rabi'ah, bapa saudara Nabi SAW yang mati hina dina, merupakan ahli neraka. Berbeda dengan Bilal bin Rabi'ah, walaupun dia hitam legam, walaupun dia hamba abdi yang hina dina, tetapi Allah Ta'ala angkat dia dengan iman. Akhirnya dia menjadi orang yang hebat, mati menjadi seorang yang syahid di jalan Allah Ta'ala. Dan sehingga kan Nabi SAW dengar syib-syib Bilal di syurga. Hebat. Tuan-tuan, barakallahu fiik. Jadi nak cerita, kedudukan itu tidak menjadi ukuran untuk ana dan antum duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Betul kan? Kalau tak betul, antum puzzlekan dia. Ada, tuan-tuan, kan? Bukan kedudukan. Tapi yang menyelamatkan ana dan antum iaitu apa dia? Apa dia? Ilmu. Jadi dengan mengambil manfaat daripada ilmu, barakallahu fiik, ana dan antum akan menjadi seorang muslim yang berkualiti. Dengan kualiti itulah yang menyebabkan ana dan antum nanti jiwa kita hidup, tuan-tuan. Bukan jiwa yang mati. Kalau jiwa yang mati, maka kita dah mati lama dah. Kita dah mati lama. Cuma tak mati jasad lagi. Tapi akalnya mati, jiwanya mati, hatinya mati. Jadi yang last kita pergi pada R. Iaitu rugi. Ana harap barakallahu fiik dengan sedikit perkongsian, brainstorming ana dan antum sekitar dalam 45 minit, moga-moga sedikit sebanyak memberi hasil untuk ana dan antum buat audit balik, muhasabah diri. Moga-moga ana dan antum termasuk di kalangan umat Muhammad yang mengambil pengajaran. Moga-moga ana dan antum termasuk di kalangan umat Muhammad yang mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Wa barakallahu fikum. Tsumma barakallahu fikum. Tsumma barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rzuqna ilmin nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rzuqna ilmin nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rzuqna ilmin nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.